naluri mak ni betul ngah. Kita rasa tak sedap hati. Acu letak macam sound recorder sekejap. Dibiarkan Atif menangis separuh hari non-stop. Atif menangis daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Malah lah aku, bahayalah macam ni kan. Kenapa Cikgu Taska ni asyik berubah? Kita tak kenal orang yang menjaga anak kita. Aira jatuh kat toilet. Okey, cuang rasa dilema mak-mak yang bekerja adalah nak hantar anak dekat mana. Lagi-lagi lepas kita dah cuti kan, cuti bersalin, nak masuk kerja, nak tinggalkan baby yang selama sebelum ni ada bersama dengan kita, lepas tu nak hantar fragile lagi kan, baby newborn. Sama ada nak hantar kepada pengasuh ataupun nak hantar pada nursery. Tapi bila duduk fikir pengasuh ke nursery, kita ni duduk kat kawasan taman perumahan, bukan duduk dekat kawasan yang kampung kita, yang daripada mana kita asal. Kita tak kenal pun orang sangat kan. Nak cari pengasuh macam mana, boleh percaya ke tak. Lepas tu nursery pun sama. Nursery yang ni berapa ramai budak, daftar JKM ke tak. Kalau pengasuh tak daftar lah kan, tapi kita tahu macam dia orang tak ramai macam tu. Yang ni daftar JKM ke tak, banyaklah isu kan yang kita kena fikir. Jangan rasa benda tu jadi macam satu isu yang sebelum bersalin lagi kita dah fikir dah nak hantar anak kat mana. Macam tu. Lepas tu kita akan teruskan lah, maksudnya selepas tu dah besar, anak dah pandai jaga diri, okey lah sikit. Tapi waktu awal tu okey. Tapi sebelum tu Acu, selamat datang ke podcast Anak Beranak. Okey, topik kita hari ni adalah tentang pengasuh versus dengan nursery. Okey, sebelum tu kita nak cakap dulu siap-siap. Kami tak condemn mana-mana sebab Acu adalah pengasuh, Angah adalah nursery. So tak adalah kami condemn yang pengasuh is better dan nursery is better dan pengasuh. Tak adalah, kita tak condemn macam tu. Semuanya atas ibu bapa tu sendiri, atas keadaan anak-anak tu juga sendiri, atas situasi family tu sendiri. Dan kita tak sama kan. So mestilah ada reason behind, dan kita percaya setiap parents mesti nak yang terbaik untuk anak dia. So apa yang dia buat tu adalah hanya untuk plannya adalah yang terbaik untuk anak dia. Kan. So kalau Acu dulu pengasuh dengan Acu, okey, Acu pilihan Acu pengasuh lah. Sebabnya Acu tak pernah cubalah hantar budak-budak ni ke nursery. Pada umur Amjad dulu 6 bulan. Dia menangis daripada pagi sampai ke petang, dan waktu tu nursery call suruh ambil kan. Jadi risaulah pula kan. Kalau sampai nursery call sampai nursery call kan. Memang Acu rasa rezeki Acu memang di pengasuh. Macam mana Acu jumpa pengasuh sebenarnya? Okey, pada masa tersebut Pak Cu lah, dia ada cikgu sekolah dekat Pak Cu tu bagi tahu ada seorang makcik ni memang free, dan dia pernah mengasuh anak cikgu tersebut, dan anak cikgu tersebut dah besar dan tak mengasuh lagi. Cubalah tanya, dia kata kan. Jadi kami pun pergilah tanya daripada Amjad sekarang dah berumur 18 tahun. Maknanya cerita 18 tahun yang lepas lah ni. Kami pun pergi tanya makcik tersebut, dan pertama kali pergi pun dah rasa serasi lah, sebab makcik ni macam nenek-nenek dah. Macam nenek-nenek yang dah tua, yang dia orang seronok je. Jadi mereka mengasuh ni macam mengasuh cucu. Okey. Dan waktu tu mestilah nenek muda. Bukanlah dia taklah tua lagi. Dia tak tua lagi. Masa tu sangat. Dia boleh lagi, berkudrat lagi. Dan dua-duanya ada di rumah. Atuk ada, nenek ada. Jadi mereka boleh bergilir-gilir. Atuk bawa ronda naik motor pusing-pusing. Jadi waktu tu memang mudah lah kan. Dan Acu pula bekerja di unit PSAS. Daripada Indah Mahkota ke unit PSAS ni, rumah dia tengah-tengah. Memang lalu. Okey. Jadi mudah lah. Dan Indah Mahkota ni agak kawasan tengah bandar, susah juga kita nak cari kan. Jadi tapi di kawasan area sana di Pematang Badak tu dia banyak. Dia macam kampung sikit kan. Boleh lepas sikit. Kalau kat sini pengasuh dekat taman ni, kebanyakan macam orang bekerja kerajaan. Yelah, betul. Dia akan confine dalam rumah tu je lah. Betul. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam tu. Betul. Jadi Acu hantar anak Acu ke pengasuh. Pernah sekejap waktu Ajeman, Acu sama master. Jadi waktu tu bukan tak suka pengasuh tersebut, tapi waktu tu disebabkan kekangan Acu bekerja Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad belajar. Jadi terpaksa ambil pengasuh 2 tahun sekejap. Waktu tu hantar nenek lah masa tu tak hantar nenek sekejap untuk 2 tahun. Tapi lepas tu sama balik pula dengan nenek.
Sambung balik pula dengan nenek. Balik Ah. masa tu Ajmal tahun 2009, Acu 2011. sama masa waktu tanggal kat UK. Masa tu kan kat UK. Maknanya Acu sambung 2009 sampai 2011. Sambung master. Lepas tu 2011 tu cukuplah dengan mate yang mula-mula okey, tapi biasalah bila remaja mate perempuan ni dia nak bercinta lah, nak tu dia dah dia tak fokus dengan kerja dia. Okey, cukuplah 2 tahun habis kontrak. Acu stop kan. Lepas tu memikir juga dilema macam mana ni nak hantar budak berdua ni. Masa tu Ajmal dengan Amsyar, Acu cuba hantar di satu taska lah kan. Budak tu duduk taska, lepas tu Acu rezeki Acu tak dapat taska yang baik masa tu. Dia Acu ada tangkal taska waktu pernah sekejap sehari juga. Dia marah-marah sebab budak tu terkencing atas tika untuk hari pertama. Apa ni? Ajmal ke? Ajmal. Manakala Amsyar pula dia ketakutan sangat. Amsyar dia autism juga. Dia sangat takut dengan bunyi kilat. Jadi pada hari tu hujan lebat kilat, cikgu still suruh dia pergi toilet kat luar. Jadi dia macam traumatik juga kan. Okay. Jadi sehari juga Amjad dia sehari. Yang Ajmal dengan Amsyar ni pun sehari. Jadi cari nenek balik, tanya macam mana nenek boleh ke? Boleh. Jadi selepas 2 tahun berhenti tu hantar balik kat nenek. Habis budak tu sekolah, Atif pula pun juga hantar di nenek. Itu yang bonsu lah dah. Tak ada lah dah anak yang lain. Atif. Atif lah yang kita cerita pada podcast yang lepas berulang-ulang tu kan. Dan Atif juga pernah Acu hantar ke rumah pengasuh juga yang lain. Masa tu umur Atif 5 bulan, nenek bagi tahu dia dah tak larat sebab dia dah daripada abang sampai adik kan. Nenek dah sakit pinggang. Jadi Atif penangis. Masa tu kuat nangis kan. Anak kena berlukung sebab dia nak breastfeed, tak nak botol. Jadi masa tu Acu pernah hantar pengasuh dekat sebulan jugalah. Acu cuba hantar. Tak sampai sebulan betul-betul. Tapi naluri mak ni betul ngah. Kita rasa tak sedap hati. Pengasuh yang tu Acu terpaksa lah. Acu tak tahulah dari segi macam mana ni. Acu letak macam sound recorder sekejap sebab macam pelik sangat kan Atif tu. Rupanya dibiarkan Atif menangis separuh hari non-stop. Dan waktu tu Acu nak memudahkan dia sebab tahu Atif menangis, Acu bagi buai yang auto. So maknanya tak ada langsung rangsangan suara manusia lain selain Atif menangis daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Non-stop. Mungkin berhenti sekejap tertidur dan sebagainya. Jadi tapi Allah bagi Acu rezeki dengan nenek yang sangat membantulah. Itu pengalaman Acu. Betul. Itu pengalaman Acu lah membesarkan 4 orang ni. Sebelum mereka masuk ke sekolah kebangsaan. Itulah mencabar lah. Atif waktu Atif sampai umur berapa dia dengan nenek Acu? Nenek sampai umur dia 4 tahun. 4 tahun. Lama jugalah kan. Betul. Maknanya Atif si bongsu ni bersama dengan nenek 4 tahun. Selepas tu dia dah diagnose dengan autism. Acu rasa tak boleh biarkan lah. Sebab dengan nenek dia takkan dapat intervention, takkan dapat terapi. Dan nenek pun makin lama dah makin tak sihat. Yalah. Jadi waktu tu umur 4 tahun Atif masuk Nasom. Apa nama husband nenek? Tok orang panggil Tok. Ada lagi ya? Ada lagi. Tapi dia kena stroke. Dia tak sihat dah sekarang, tapi masih ada. Itulah perjalanan Acu. Bukan kata taska tak baik ke dan sebagainya, tapi Acu ditemukan dengan pengasuh. Pengalaman Acu. Pengasuh yang baik kan. Betul. Yalah. Kalau macam Angah dulu, Angah memang start dengan nursery terus. Sebab kat sini, kawasan sini, dan Angah kalau nak ke tempat kerja, on the way tempat kerja tu panjang sangat jalan tempat kerja Angah tu. Jauh. Memang boleh jumpa macam-macam. Tapi macam-macam sangat tu lah, jauh sangat. Lepas tu ada kat terfikir macam nak bawa ke nursery tempat kerja. So orang kata senang sikit, kita boleh tengok. Tapi Angah risau dengan perjalanan tu. Perjalanan tu Angah takut kalau yelah na'udzubillah kan, kalau jadi apa-apa dekat kita, accident ke, anak ada kat dalam kereta. Lepas tu kadang kita pagi kita rushing sebab walaupun keluar awal macam mana pun dengan jam ni, kadang kita akan sampai lambat jugalah kan. So kalau tu Angah avoid untuk hantar ke nursery dekat office macam tu. So hantar Angah memang kita orang hantar dekat rumah je, nursery depan rumah macam tu. Dan waktu tu kena ada kes yang adik yang umur berapa tahun tak ingat dah, yang masuk dalam peti ais tu. Acu ingat tak yang tu. Waktu tu kes yang tu. So waktu tu Angah direct lah, Angah tanya owner dia tu, Angah jumpa, pergilah sebab nak survey kan, tanya
Angah tanya, apa pendapat puan tentang kes tu? Dia kata kan, apa dah, sebab baru lagi kan, kata kan. Lepas tu dia kata, memang dia sedih lah. Dia cerita lah ni. Kata, walaupun tak ada kaitan pun, yang tu pengasuh sebenarnya. Kan? Tak suka, tapi Angah cuma nak tahu apa yelah, nak dengar je dia cakap macam mana kan, supaya kita boleh menenangkan hati kita je juga, walaupun benda tu tak adalah apa sangat pun, cuma Angah tanya je macam tu kan. Okay, so hantarlah budak-budak dia ke sini. Tapi lepas tu, sebab dia ada taska dengan tadika lah, waktu tadika tu Angah rasa macam Azra lain sikit. Waktu taska dia okey, waktu tadika dia lain sikit. Lepas tu tengok botol air tak berusik daripada awal pagi sampai ke petang pukul 5 kan. Masuk kereta terus nak air, macam tak cukup air sangat, memang botol air dia tak minum. Lepas tu air pula panas sebab botol air tu letak dekat luar, kawasan luar yang panas. So botol air tu jadi air panas dalam tu. Tahap panasnya lah kan. So memang dia kering lah, yang kat dalam rumah dia kering, yang kat luar tu air panas sebab air dia takut nak pergi ambil sebab kecil lagi kan, takut nak pergi ambil. So Angah tukar. Lepas tu tukar lagi lah macam tu lah kan, sebab macam-macam. Lepas tu hantar pula yang terbaru ni, hantar nursery yang belakang rumah, betul-betul belakang rumah. Allah, kena tutup pula sebab JKM tak lepas. Yang Angah ingatkan waktu hantar tu, dia dah didaftar dengan JKM. Waktu tu bila bertanya, dia kata, ni kami ni ikut rules JKM ni. Okey lah, dia ikut rules JKM apa semua. Walaupun adalah Angah a bit suspicious sikit sebenarnya. Sebab kenapa Cikgu Taska ni asyik berubah? Macam berubah sampai kan Angah tak kenal Cikgu Taska ni siapa nama. Angah kenal seorang je lah, macam tu lah kan. Yang lain tu berubah. Itu yang seorang tu pun dia keluar dah sebenarnya. Lepas tu dia patah balik, macam tu dia masuk balik sebab dia tak jadi nak sambung study. Yang ni berubah sampai kita orang tak kenal siapa nama dia yang menjaga. Kita tak kenal orang yang menjaga anak kita. So Angah jadi macam tak senang jugalah, tak senang hati jugalah. Kita tak kenal. Lepas tu Aira pun tak kenal kakak yang menjaga dia. Tak tahu nama. Dia tak tahu nama. Lepas tu dah tutup. So bila dah tutup ni, hantar ke nursery satu lagi. Mujurlah kita orang ni di kawasan yang banyak nursery. Banyak pilihan. So hantar pula nursery yang ni satu lorong rumah pula. Dan Alhamdulillah Angah rasalah setakat ni lah Angah lega sikit. Sebab bila tanya pun, okey, cikgu tak bertukar lah setakat ni kan. Sebab baru lagi kan. Tapi kiranya cikgu tu dia macam Aira tak menangis waktu nak hantar pagi. Kalau dulu Aira menangis, dia tak nak. So kalau setahun hantar tu, setahun lah dia nak macam nak menangis. Dia nak pergi sekolah kakak dia nak pergi dengan kakak dia, tak nak duduk situ macam tu. So ini tak ada dah sebut nak pergi pergi sekolah kakak dia. Dia tak ada dah sebut. Lepas tu bila macam borak-borak, tanya dengan teacher, cikgu semua, diorang macam macam nampak diorang tu kenal Aira macam mana. Kenal Aira macam mana. Macam Aira ni boleh kak kalau ni nak pergi hantar kelas mengaji. Sebab dekat tempat situ yang menjaga tu ada buka kelas mengaji juga malam-malam. Mu'alimah kat situ kiranya lah kan. Kata boleh rasanya. So dia macam, sebab Aira dah macam ni je, dia macam kenal anak kita. Dia kenal. Lepas tu satu lagi, sebab dulu kan ada bukan Taska sentiasa ada buku report setiap hari, betul tak kan, ada buku. Kalau yang dulu tu buku tu tak bertulis pun. Lepas tu even Angah bagi tahu dekat owner, sebab kita tulis pagi kan, kita tulis hantar pukul berapa, tulis. Lepas tu tak ada pun dia orang tulis balik. Lepas tu kita tulis lagi page lain tu, tak ada juga. So lama, berbulan lama. Angah cakap dengan owner, kata kenapa tak bertulis? Sebab kita nak tahu apa yang jadi dengan anak kita, makan macam mana semua kan. Sekadar tanya dengan Aira boleh lah, tapi yang baby tu pula macam mana kan. Lepas tu yang ni Angah macam kenapa pula macam tu. Bila tanya, dia kata nanti dia bagi tahu. Lepas tu sama juga. Lepas tu Angah cakap lagi, tapi kira macam tak ada action pun sebenarnya. Macam tak ada action pun. Lepas tu yang ni okey lah, Angah suka lah Angah nampak apa feedback setiap hari. Kita tahu anak macam ni, macam ni. Lepas tu Aira dengan Amma, kalau dulu dia nampak kereta Amma, dia duduk kat grill dah kan, kadang-kadang dia dah menangis tau, gegar grill dia menangis sebab dia nak balik sangat. Kalau yang ni, dia main acah-acah je. Dia keluar je daripada pagar tu, dia nak main je kat kawasan tu, dia tak nak pun balik. Amma
Bahagia. Dia tak nak balik pun. Kita dia tunggulah kat tempat. Majulah balik. Main muzik. Nak main mengangkat-mengangkat, main dengan teacher dulu. Tapi dia bahagialah sebab ada Umi kat situ. So dia nak main lagi macam tu lah kan. So kita daripada body language anak tu, kita macam mungkin dia orang okey kot, serasi kot kat sini. Tu kan. Yelah sebab kita masih dalam proses menjalani benda tu. So dia sentiasa ada kerisauan, tak kisahlah pasal mana pun anak tu kan. Kita still ada kerisauan kat dia. So petangga pun tanya, boleh ke potty train untuk Aira, sebab sebelum ni Angah potty train dah untuk Aira. Tapi lepas tu dekat previous nursery Aira jatuh kat toilet. Sebab teacher kata sebab Aira ni lah tak sabar sangat nak kencing berlari. Dia kata gitu. Angah stop. Sebab Angah rasa macam malah lah aku, bahayalah macam ni kan. Lepas tu yang ni Angah tanya teacher, okey ke tak, kata kalau nak buat balik untuk Aira akan potty train. Sebab dia pun dia tak nak dah berak dekat dalam dia dah tak selesa. Kadang-kadang malam dia tak nak pun pakai pampers dah. Lepas tu so Angah cakap, dia kata rasa boleh sebab Aira ni dia dah pandai cakap. Lepas tu dia boleh beritahu. Kadang-kadang kita beritahu juga, kata Aira nak kencing toilet tak, dia kata dia nak macam tu. So dia orang dah start dulu dah sebelum kita cakap kan. So sekarang ni continue lah. Tapi tak tahulah, yelah sebab sekarang ni tengah menjalani. Macam-macam boleh jadi kan. Pada asal kita rasa macam okey, tak tahulah pula kemudian nanti macam tu pula kan. Tapi harap-harapnya okey lah diorang. Itu penting lah kan. Macam kita tak boleh deny anak punya language, body language tu tadi. Betul. Non-verbal dia tu kan. Kalau dah pagi-pagi menangis nak ke taska, ataupun bila balik tu macam dah tak sabar sangat tu. Jadi tu red flag lah. Betul. Red flag sebenarnya. Betul. Itu kalau lah ditambah lagi, contohnya Acu pernah baca kalau anak malam-malam duk nightmare, mengigau kan. Mak tak boleh abaikan. Betul. Itu adalah tanda-tanda yang tak sihat lah. Betul. Yelah kita ni memanglah kita cuba mencari yang terbaik, tapi kadang-kadang yelah ditakdirkan begitu kan. So tapi kita kena sentiasa perhatikan apa yang berlaku dengan anak, apa respon dia, sebab dia orang tak boleh nak bercakap lagi kan. So kita just perhatikan lah dan berbincanglah dengan husband and wife kita lah. Berbincanglah juga kan, tanyalah pendapat, sebab dia pun tengok juga anak dia macam mana. Janganlah kita tak kira lah kita hantar taska ke rumah pengasuh ke, jangan terus kita rasa selesa. Betul. Kena letak juga sedikit perasaan ragu-ragu. Macam Acu letak Angin letak juga Acu. Tapi kita kena macam tak ada isu lagi. Tak ada isu lagi. So kalau dulu Angin nak juga letak, tapi macam tapi tak adalah macam sangat. Kan. Cuma Acu takut dari segi perundangan kan. Jadi nanti orang saman kita ke, kita kena rujuk dululah. Tapi macam Acu dulu, Acu hantar rumah pengasuh kan. Sebab tengok dia lain macam sangat, Atif pun lain macam je kan. Jadi kita rasa macam tak sedap hati. Sebab tu Acu letak tu. Lepas tu cukup sekali tu, cukup. Tak payah cari lah. Kalau kita tak selesa, kita quit je. Betul. So ini bergantung kepada mak dan ayah jugalah. Yelah ada orang reason macam bila pengasuh ni ikut jadual pengasuh pula kan. Kalau pengasuh ada, pengasuh tak ada. Kalau ada nenek ni memang dah duduk dekat nenek. Nenek duduk kampung. Tak pergi cuti. Kalau yang pengasuh yang muda ni nak balik kampung, anak dia pun sekolah, anak dia sakit juga. So kadang-kadang benda tu tak jadi, tak boleh hantar pengasuh. So dia pening kat situ. Kalau nursery at least dia tak ada lah isu ni. Dia tak ada lah isu ni sebenarnya. Betul. Itulah antara yang orang pilih lah, antara reason dia kan. So rasa masing-masing boleh kena check dululah, list down kan dulu. Tanyalah pendapat orang sekeliling, kawan-kawan sekerja ke, sebab dia orang mungkin dah lagi lama kan. Pengalaman kan. Pengalaman, bolehlah kita proceed dengan tu. Tapi janganlah tanya sekadar tanya, kena juga check juga, pergi buat research sikit lah. Buat research sikit lah, kena tanya lebih sikit. Hantar anak kan. Penting sebabnya 5 tahun pertama adalah pembesaran yang sangat penting ke anak-anak ni. Kalau mereka mengalami childhood yang trauma semasa di taska tadika, dia akan membawa sampai ke besar sebenarnya. Sebab masa mereka lebih lama di taska dan tadika berbanding kita di rumah ni sebenarnya. Malam kau dah tidur dah. Sekejap je, berapa jam je dengan kita. Betul. Itu pun kena marah. Itu pun itu pun
Balik rumah pun kena marah lagi kan. Sebab dia pun penat kat taska. Ya. Kita pun rasa kita penat juga. So bergaduh lah antara dua. Siapa lagi penat. Ya. Betul. So itu banyak lagi topik tu. Untuk yang tu kan Cu kan. Okay Cu, so kita stop sampai sini dah Cu. Okay. So nanti kalau ada pengalaman juga boleh share dengan kita orang. Mana tahu kita boleh belajar antara satu sama lain. Dan sampai sini sahajalah. Betul. Okay, InsyaAllah jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.